Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi pada hari ini insya-Allah kita tak baca lagi, kita tak sambung lagi lah. Tak sambung lagi contoh tu. Kita habiskan subtopik yang kita baca pada malam hari tu. قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Qala taghtasilu, sambung pada perbahasan berkaitan dengan ringkasan hukum-hukum yang berkaitan dengan mutahayyirah. Qala taghtasilu wujuban likulli fardin ba'da dukhulil waqti lihtimalil inqita'i hina idin. Mandi, yakni mandi ia perempuan mutahayyirah wujuban ay ightisalan wajiban, sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Ai ightisalan wajiban, sebagai mandi yang wajib, likulli fardin, bagi setiap fardu, likulli jar majrur, fardin mudhafun ilaih, ba'da dukhulil waqti, selepas daripada masuk oleh waktu, idhafah masdar kepada fa'il, ba'da zarf zaman, dukhuli mudhafun ilaih, al-waqti mudhafun ilaih. Jadi wajib dia mandi setiap waktu tu, ketika mana dia tidak meyakini bila dia tu putus darah haid. Kalau dia meyakini bila dia putus darah haid, maka dia mandi situ je lah setiap harinya. Asar ke, maghrib ke, isyak ke. Lihtimalil inqita'i hina idin. Kerana berlakunya ihtimal. Kerana kebarangkalian terputusnya darah, yakni inqita'id dam, terputusnya darah, hina idin, ketika itu, ay hina id kanat al-mar'atu mutahayyiratan. Hina idin ay hina id kanatil mar'atu, ketika mana perempuan itu mutahayyiratan, mutahayyirah, jadi boleh ihtimal inqita', iaitu inqita'ud dam, terputusnya darah pada waktu adat sebelumnya, yang mana sekarang ni dia lebih 15 hari 15 malam dan dia tak tahu nak hukum apa dia. Jadi boleh ihtimal inqita'. Sebab tu dalam bab mutahayyirah muqayyadah, setiap benda, setiap waktu yang ihtimal inqita', haid dan tuhur, maka dia wajib mandi tiap-tiap waktu. Wala yajibu 'alaiha al-ightisalu lin-nafli, dan tidak wajib atasnya, atas perempuan mutahayyirah, 'alaiha jar majrur, fa'il al-ightisalu, oleh mandi, lin-nafli jar illah, kerana untuk sembahyang sunat. Kemudian la talzamuha, seterusnya la talzamuha al-mubadaratu ila salati, tidak melazimi akan perempuan mutahayyirah, yakni tidak wajib atas perempuan mutahayyirah itu, fa'il al-mubadaratu, bersegera, ila salati, kepada sembahyang, ila salati jar majrur.
Aqibal ghusli, selepas daripada mandi. Selepas daripada apa? Selepas daripada mandi. Jadi tak wajib segera. Macam perempuan mustahadah. Hai, ini dari sudut mandi ya. Bukan dari sudut wuduk tu. Wuduk lain, mandi lain. Jadi tidak wajib bukannya maksudnya kena mandi tiap-tiap waktu tu makna mandi lepas tu terus segera untuk sembahyang. Tak perlu. Bahkan dia mandi, contoh mandi pukul 1, lepas tu dia relax, pukul 2 baru dia ambil wuduk untuk sembahyang. Boleh, tidak ada masalah. Wuduk tu lah baru dia kena mualat. Khilafan lil mustahadati ay hala kaunihi mukhalifan. Hal keadaan perkara ini berbeza mustahadati bagi perempuan yang istihadah. Kenapa? Lianna wujubal mubadarati lil istihadati. Tapi istihadah ni pun dia dari sudut wuduk. Dari sudut wuduk memang dia kena cepat kan. Dari sudut wuduk. Dan mandi jugalah. Mandi jugalah kalau dia tu lepas hadas tu. Lepas hadas haid kan dia wajib mandi. Dan sekarang ni dia hari yang ke-16 tu dia istihadah. Maka dia wajib mandilah. Wajib mandi. Wajib mandi. Kemudian wajib mandi. Kemudian wuduk. Kemudian sembahyang. Lianna wujubal mubadarati, kerana bahawasanya kewajipan menyegerakan kepada sembahyang itu lil mustahadati bagi perempuan mustahadah ialah illah li ajli. Itu dia panggil ta'alluq satu mazhuf khabar li anna. Ai sabitun sabi ia li ajli taqlili, kerana untuk mengurangkan minal hadathi jar majrur daripada hadath. Beza dengan mandi ketika mutahayyirah wal ghuslu dan wal ghuslu dan bermula mandi itu mubtada, huna di sini khabar thabitun sabi'iyah lihtimali linqita'i, kerana kebarangkalian terputus darah. Jadi beza dengan perempuan istihadah, dia kena cepat-cepat. Contoh lepas hari ke-16 tu dia tahu kata dia tu istihadah. Dia pun kembalilah adat sebelumnya. Ataupun dia berdasarkan tamyiz. Dan mendapati hari ke-16 tu memang betul-betul istihadah. Maka dia pun nak sembahyang lah. Jadi bila nak sembahyang, dia kena mandi untuk angkat hadas besar. Yang haid dulu tu. Kemudian segera wuduk. Kemudian segera sembahyang. Yang mualat yang kita bahas tu. Kerana apa begitu? Kerana taqlilan lil hadas. Kerana untuk mengurangkan hadas yang keluar. Darah tu. Beza dengan perempuan mutahayyirah, yang mana ihtimal ingkitah. Jadi bila ihtimal ingkitah, maka dia tu boleh untuk dia tu mandi sekarang, kemudian dia buat lambat-lambat lebih kurang, lepas tu sehari wuduk, kemudian terus sembahyang. Dia mandi pukul 1 contohnya, kemudian dia nak sembahyang pukul 1:30, 1:30 baru ambil wuduk, kemudian sembahyang. Boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak nafikan yang wuduk tu memang kena mualat lah. Ni dari sudut mandi. Kita cerita ni pasal mandi. Cuma mandi untuk mustahadah sahaja, kena cepat. Mandi untuk mutahayyirah, maka tidak perlu cepat kerana illah yang berbeza. Yajibu alaiha al-hashwu. Kemudian orang yang mutahayyirah ni pula, wajib atasnya, atas perempuan mutahayyirah, fa'il al-hashwu, iaitu hashwu al-qutni. Al-qutni iaitu menyumbat kapas. Ataf wal asbu, dan juga mengekang. Mengekang dah. Wal asbu iaitu memakai cawat. Inihtajathuma, itu pun kalau berhajat oleh keduanya, perempuan tadi akan kedua cawat dan juga sumbat. Kalau berhajat kepada sumbat saja, sumbat je lah, selesai. Kalau dengan sumbat itu menyebabkan sudah menyedikitkan darah dan ataupun mengangkatkan hadas darah ataupun tidak keluar darah, maka tak payah perlu cawat. Tapi kalau dia keluar banyak, sekira-kira kalau sumbat kapas juga tetap keluar banyak, maka pakailah model. Tu. Walam takun saimatan, ay walam takun mutahayyirah tu saimatan, dan tidak adalah sama sekali perempuan yang mutahayyirah itu khabar takun saimatan, berpuasa. Jadi jangan berpuasa. Silap. Langkau. Walam tata'adza biha, tapi syaratnya tidak sama sekali menyakiti ia, sakit ia perempuan mutahayyirah, bihima, dengan kedua-duanya, dengan kedua-dua sumbat kapas dan pakai model tu, cawat. Tapi pakai model tak sakit kot. Cawat yang sakitnya, kalau pakai model tepek gitu ya. Jadi kalau syaratnya begitu. Jadi kalau dia sakit, maka tidak disyaratkan untuk pakai. Bahkan kalau keluar darah, dimaafkan ketika itu.
Walam takun shaimatan, dan tidak adalah sama sekali perempuan itu khabar shaimatan, berpuasa ia. Tidak berpuasa lah. Kalau berpuasa maknanya tidak sah puasa dia sebab sekarang ni istihadah, kemudian dia pergi sumbat dengan kapal, batal puasa. Wa illa, dan jika tidak dengan makna apa? Wa illam lam tata'adza bihima wa illam lam takun shaimatan. Dua tu. Yang ni sama ada dia sakit dengan pakai keduanya atau dia tengah berpuasa, maka fala yajibu. Maka tidak wajib ia, yakni oleh al-hashwu wal asbu, iaitu menyumbat kapah dan juga memakai cawat. Kalau sakit tak boleh lah. Tak wajib lah. Bahkan bal yajibu ala shaimati, bahkan wajiblah ia atas perempuan yang berpuasa, walau naflan, walau kanatis shaimatu naflan, meskipun adalah puasanya perempuan itu puasa sunat. Wajib apa? Fa'il bagi yajibu tarkul hashwi, iaitu meninggalkan sumbat kapal, tak payah sumbat. Kerana li'annal hashwa, kerana bahawasanya sumbat kapal isim li'anna khabar mubtilun lis-sawmi, membatalkan akan puasa, yakni membatal ia sumbat kapah akan puasa. Lam tu lam zaidah, dia panggil lam zaidah untuk menguatkan fungsi mubtil. As-sawmi maf'ulun bih bagi mubtil, itu isim fa'il lah mubtil tu. Abtala yubtilu ibtalan wa huwa mubtilun wa dhaka mubtalun. Gitu. Kemudian kata dia, yang ke-10-nya yang perlu buat oleh mutahayyirah ialah la yajuzu an takuna imaman li ghairiha li ghairil mutahayyirah. Tidak haruslah fa'il oleh perempuan yang adalah ia perempuan itu imaman, menjadi imam, khabar takun li ghairiha li ghairil mutahayyirah, bagi selain perempuan yang mutahayyirah. An takuna ta'wil masdar jadi fa'il bagi yajuzu. Tidak harus, makna tidak sah semayang perempuan mutahayyirah mengimamkan perempuan yang selain mutahayyirah yang lain. Maknanya seorang perempuan yang mutahayyirah nak menjadi imam kepada mustahadah yang biasa, perempuan istihadah yang biasa, tidak sah. Perempuan mutahayyirah nak mengimamkan perempuan yang suci macam biasa, yang suci, yang tidak datang haid pun tak boleh juga. Tidak sah. Tidak boleh kerana apa? Lihtimali musadafatil haidi, kerana kebarangkalian bertepatannya haid. Yang ni apa? Ketika dia keluar darah mutahayyirah itu, berkemungkinan tak dia itu haid, berkemungkinan ketika itu adat sebelumnya ketika itu adalah haid. Maka sebab itu tidak sah perempuan selain mutahayyirah berpuasa pula, semayang berimamkan perempuan mutahayyirah. Fa'ashbaha imamatal khuntha lirrajuli, maka menyerupai ia adamu kaunihi imaman li ghairiha tu maf'ulun bih imamatal khuntha. Al khuntha mudhafun ilaih lirrajuli, menjadi imam oleh khuntha, idhafat masdar kepada maf'ul, lirrajuli akan lelaki, seorang lelaki. Lam zaidah ar-rajuli maf'ulun bih imamah. Jadi sekarang ni dia kata tidak harus. Sebab apa tidak harus? Kerana boleh jadi waktu dia jadi imam itu bertepatan dengan haid sebelumnya. Bertepatan dengan haid sebelumnya pada adat. Sekarang ni dia mutahayyirah, tak tahu betul ke tak dia ni haid bertepatan dengan adat sebelumnya. Sebab tu tidak sah. Maka dia samalah seperti perempuan yang khuntha menjadi imam kepada lelaki, yang mana hukumnya tidak sah. Kemudian kalau mutahayyirah sama mutahayyirah lagu mana? Maka dia sebut nombor 11. Wa 'alal qawli sahihi la tasihhu imamatu mutahayyiratin li mutahayyirati mithliha. Dan atas, yakni wa in jaraina 'alal qawli sahihi, jikalau kita berpandangan atas pandangan yang sahih, la tasihhu, tidak sahlah fa'il imamatu mutahayyiratin, mengimami oleh perempuan mutahayyirah li mutahayyirati mithliha, bagi perempuan mutahayyirah seumpama mutahayyirah. Mutahayyirah imam, makmum pun mutahayyirah. Boleh tak jadi makmum dengan imam? Khilaf ulama. Pandangan yang sahih dan mu'tamad tidak sah juga. Kerana
illah yang sama iaitu lihtimali musadafatil haidi, iaitu boleh jadi kebarangkalian bertepatannya haid itu pada hari tersebut berdasarkan adat lepas. Nombor 12, la talzamuha al-kaffaratu 'ala al-qawli biwujubil kaffarah 'alayha 'ala al-mutahayyirah. Sekarang nak bahas pula ialah kafarah perempuan mutahayyirah bersetubuh ketika Ramadan. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama, kalau seorang suami itu bersetubuh dengan isteri dia ketika bulan Ramadan di siang hari dan berbuka puasa dengan bersetubuh tersebut, adakah wajib ke atas isteri kafarah seperti mana suami ataupun tidak? Khilaf. Pandangan yang mu'tamad tidak kena, hanya kena kepada suami saja. Perempuan hanya batal puasa sehari itu saja. Dia kena qada semula. Tapi ada pandangan kedua yang kata wajib sama macam suami. Maka kalau atas pandangan ni, kalau berlaku atas pandangan ni, dia wajib kafarah ke tak? Kalau atas pandangan wajib kafarah perempuan yang bersetubuh ketika di siang hari bulan Ramadan. Jadi mutahayyirah kalau setubuh di siang hari bulan Ramadan, dia kena qada, dia kena kafarah ke tak? Kalau atas pandangan kata wajib kafarah. Maka dia pun sebut la talzamuha, tidak wajib, tidak melazimi akan dia maf'ulun bih akan mutahayyirah, fa'il al-kaffaratu oleh kafarah, 'ala al-qawli atas pandangan, biwujubil kaffarah dengan mestinya kafarah, 'alaiha 'ala al-mutahayyirah atas perempuan mutahayyirah, tidak wajib. Ini atas pandangan yang kata wajib kafarah lah. Maka tidak wajiblah dia tu membayar kafarah 'alaiha, ke atas perempuan mutahayyirah, tak wajib. Atas pandangan yang kata wajib perempuan bayar kafarah macam suami. Jadi orang mutahayyirah yang siang hari bersetubuh kena juga ke? Tak kena. Sebab apa? Dia kata tidak sah. Tidak sah lah. Tidak kena. Bila tu tak kena? Idza wati'at zawjaha, apabila bersetubuh ia perempuan mutahayyirah, maf'ulun bih zawjaha zawjal mutahayyirah, akan suami perempuan mutahayyirah itu fi nahari ramadana, pada siang hari bulan Ramadan. Ramadana mudhafu ilaih, nahari jar majrur wa huwa mudhaf. Wa huma, hal keadaan bermula kedua-duanya suami dan juga mutahayyirah ni, isteri yang mutahayyirah ni, khabar saimani, berpuasa keduanya. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak perlu? Lihtimalil haidhi, kerana kebarangkalian haid. Kerana apa? Kebarangkalian haid. Bila kebarangkalian haid tidak pasti dia itu jima' dalam keadaan haid ataupun suci pada adatnya ketika dia keluar darah. Yang mana perempuan istihadah kita dah bahas dah, berlaku khilaf ulama boleh setubuh ke tak? Pandangan mu'tamad boleh. Maka sebab tu atas pandangan kata wajib sekalipun perempuan bayar kafarah macam suami, ketika di mana dia mutahayyirah tidak wajib. Kemudian dalam keadaan mereka berdua berpuasa. Sebab apa? Sebab apa tidak wajib itu? Pertama, kerana ada kebarangkalian haid. Kalau haid, maknanya sejak asal lagi dia tidak sah puasa. Sejak awal lagi dia tidak sah puasa. Bila tidak sah puasa, bersetubuh ketika puasa bulan Ramadan tu, tak kena kafarah lah. Tu lah. Tak kena apa? Tak kena kafarah. Cuma berdosa lah membiarkan diri disetubuhi oleh suaminya, suami yang batal. Dan dia pun tak ada apa juga. Dia pun kena qada. Tapi masalahnya dia tu sebab kalau ada ihtimal haid, andai kata dia haid, dia hanya wajib ganti sehari saja. Dia tidak wajib ganti 2 bulan turut-turut tu kalau atas pandangan kata wajib buat begitu sekalipun seperti mana suami. Lagi pula wal aslu bara'atuha, bermula asalnya ialah bara'atuha. Bara'atu ya panggil kan wal aslu bara'atuha bara'atul mutahayyirah, dan asalnya ialah wal aslu bara'atuha. Ni kaedah ni, kaedah ulama fiqh ni. Wal aslu bara'atuha, wal aslu bara'atuha. Okey, wal aslu bara'atuha bara'atu al-kaffarah, yakni bermula asalnya ialah bara'atuha, lepasnya ia daripada kafarah. Tu asal dia. Jadi ada 2 ilah kenapa tidak wajib kafarah bagi perempuan mutahayyirah, walaupun atas pandangan kata wajib
melaksanakan kafarah kepada perempuan seperti mana suami bila dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kerana pertamanya ihtimal haid dan yang keduanya asalnya tidak dikenakan apa-apa kafarah atas orang. Itu al-aslu bara'atuha. Asalnya lepas daripada kafarah. Yang ke-12, la yalzamuha al-fida'u 'an sawmiha in aftarat lirridha'i lihtimali kauniha haidha juga. Tidak melazimi akan dia akan perempuan mutahairah fa'il al-fida'u. Al-fida' ni tebusan. Tapi tebusan sini makna bayar fidyah lah. Sebab orang yang berbuka puasa kerana menyusu, iaitu kerana takut anak dia itu mudarat, maka dia wajib qada puasa dan dia wajib fidyah. Bayar sikit. Fida' ni tebusan makna fidyah. An saumiha daripada puasanya puasa mutahairah bila in affarat apabila berbuka ia perempuan mutahairah lirradha'i ta'liliyah kerana menyusu, iaitu menyusu yang takut berlaku mudarat ke atas diri dia dan ke atas anak dia, maka wajib qada dan juga wajib bayar fidyah. Lihtimali, tapi di sini tak perlu bayar fidyah. Mana perlu qada saja. Kenapa? Lihtimali kauniha haidan. Kerana kebarangkalian keadaannya, keadaan mutahairah itu khabar kaun haidan, berhaid. Samalah ihtimal haid itu tidak boleh berlaku fidyah kerana atas kaedah lagi al-aslu bara'atuha, bara'atul kafarah. Pada asalnya itu dia bebas daripada kafarah dan apa-apa fidyah, apa-apa tebusan, apa-apa bayaran. Yang ke-14, tajibu 'ala az-zawji nafaqatuha wa in mana'a minal wat'i. Wajib ia atas seorang suami, jar majrur fa'il. Nafaqatuha, nafaqatul mutahairah, memberikan nafkah kepada perempuan mutahairah. Wajib. Ghayahnya wa in mana'a, meskipun wa in muni'a, meskipun tertegah ia suami minal wat'i, daripada setubuh. Sebab kalau ikut hukum asal, orang yang perempuan yang menghalangi suami daripada bersetubuh tu, maka tidak perlu berikan dia nafkah kerana dia sudah seolah-olah nusyus. Tapi dalam bab ni tak boleh. Dalam bab ni bukannya nusyus. Dalam bab ni terpaksa dia menjalani, dia ikut isteri dia itu dalam keadaan mutahairah tu, tidak wajib wajib atas suami memberikan nafkah juga. Walaupun dia tidak diberikan hak persetubuhan kepada suami kerana dia sedang mutahairah. Yang perlu ihtiyat iaitu antaranya haram bersetubuh. Yang kelima, la khiyara lizawji fi faskhi nikahiha. Lepas tu kalau tak boleh setubuh, boleh tak cerai melalui fasakh. Maknanya seolah-olah isteri ni tidak beri hak persetubuhan kepada dia, maka dia pun pergi kepada hakim minta fasakh untuk cerai. Boleh ke tak? Tidak boleh. La khiyara, tidak ada khiyar sama sekali. Tidak ada pilihan sama sekali. Lizawji jar majrur, bagi seorang suami, fi faskhi nikahiha, pada memfasahkan akan maf'ul bih nikahiha, nikahil mutahhirah. Idhafah masdar kepada maf'ul. Tidak boleh. Sebab apa? Okey, kalau kita ikut pada asal hukumnya, kalau apa-apa aib yang ada pada isteri, ataupun isteri menghalangi hak dia sebagai seorang isteri kepada suaminya, maka suami dia boleh menceraikan dia dengan khiyar, dengan nasakh, fasakh contohnya. Suami boleh cerai macam-macam ni. Tolak boleh, fasakh boleh. Biasanya ada aib ataupun menghalangkan hak-hak ni ialah melalui fasakh lah. Kenapa tak boleh? Li'anna imkana wat'iha mutawakki'un, ay mudrikun. Kerana bahawasanya kebolehan untuk bersetubuh dengan perempuan mutahairah itu khabar i'ana mutawakki'un ay mudrikun, boleh mendapati. Yang ni boleh lagi sebenarnya bersetubuh. Bila ketika darurah. Bila ketika apa? Darurah. Dengan sekira-kira kalau suami itu kalau tak setubuh tu boleh menyebabkan dia berzina, boleh setubuh. Seperti mana dalam perbahasan haid. Kalau haid tu haram setubuh pada asal. Tapi sekira-kira kalau tak setubuh tu jadi mudarat pada suami sehingga akan boleh berzina, maka wajib dia itu maka dia tu boleh bersetubuh. Kerana atas kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat, darurah itu mengharuskan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ma'yusan minhu minal wat'iha, dan bukanlah ia suami itu ma'yusan minhu, diputus asakan daripada wati. Bukannya suami ni tak ada can langsung nak setubuh, boleh, tapi kena tinggal darurat lah ketika perempuan sedang mutahairah.
Kalau yang ma'yusan ni putus asa ni makna tak ada harapan nak boleh setubuh. Contohnya ada ratqa ataupun atqa tu. Ada tulang dekat pada nama tu kemaluan perempuan ataupun daging yang dalam kemaluan perempuan yang menyumbat zakar masuk. Tu tak boleh kata apa tu. Tu bolehlah fasah. Tu bolehlah khiyar. Tu memang tidak ada can, tidak ada peluang lagi untuk dia setubuh kerana tak boleh masuk zakar. Jadi tu bolehlah minta khiyar. Okey. Seterusnya, yang ke-16, iddatuha, bermula iddahnya, iddah perempuan mutahhirah. Ni kalau dicerai, macam mana pula? Biasa kalau dicerai, kalau orang yang tidak hamil, kena tunggu 3 kali quru', iaitu 3 kali suci. 3 kali suci ialah, perempuan tu kalau cerai, perempuan tu kalau dicerai ketika suci, bila datang haid, kira 1. Suci, datang haid, kira 2. Suci, datang haid, kira 3. 3 kali suci. 3 kali suci. Mana haid yang ketiga ni boleh dah dia menikah sebab dia dah suci 3 kali. Gitu Ataupun perempuan yang berputus asa daripada haid. Contoh dah menopause. Umur 65, nak 70 dicerai oleh suami. Maka dia kena 3 bulan sahaja. 3 bulan sahaja. Tidak perlu tunggu haid sebab memang tak ada haid dah. 3 bulan sahaja. Kalau seorang perempuan tu dia ada haid. Cuma dia jarang berlaku. Contoh setahun sekali je haid. Sehari pula, sekali tu pula sehari sekali. Jadi kalau 3 kali quru', 3 kali suci, mana nak 3 tahun nak kena tunggu. Kena tunggu 3 tahun kau? Ya, kena tunggu 3 tahun. Tak ada cepat-cepat? Tak ada cepat-cepat. Sebab dia tidak berputus asa daripada keluar haid. Kalau dia umur 40 contohnya. Kalau begitu, maka tidak perlu dia buat 3 bulan. Kerana dia masih keluar haid. Setahun sekali dia punya kitaran dia, contoh. Maka tunggu 3 tahun lah baru boleh nikah lain. Kita buat macam mana? Ataupun dia memang pesen keluar darah haid. Tiba-tiba start umur 40 tak keluar dah. Umur 45 kena cerai dengan suami. Lepas tu tak keluar 5 tahun. 5 tahun tak keluar. 40 sampai 45 tu tak keluar langsung darah. 45 suami cerai. Adakah dia boleh untuk iddah dia 3 bulan? Tak boleh juga. Kenapa? Kerana umur dia tidak berputus asa daripada haid. Umur yang menopause ataupun umur yang berputus asa daripada haid ialah dalam mazhab Syafi'i 62 tahun. Jadi dia baru 45, sedangkan sebelum-sebelum ni pernah dah mengalami haid, cuma berhenti lama dah. Maka dia perlulah menunggu. Tak keluar-keluar pas sudah sampailah umur 62 pun tak keluar juga, barulah dia iddah pula 3 bulan. Macam tu. Tu. Dia iddah pula 3 bulan kerana waktu tu dia telah berputus asa daripada haid. Dia nyata dan yakin dan cerak dia istihad dia itu dah dia dah menopause, maka dia perlulah menjalani quru' ataupun menjalani tempoh iddah dia selama 3 bulan pula baru boleh nikah. Jadi jalan mudahnya ialah minumlah atau makanlah ubat-ubat yang boleh menyebabkan haid ketika itu untuk mempercepatkan quru' ataupun iddah dia. Boleh, tidak ada masalah, kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab fatwanya. Asalkan tidak mudaratkan badan. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, iddatuha, dan bermula iddahnya iddah perempuan mutahhirah idza lam takun hamilan, jikalau tidak sama sekali adalah perempuan mutahhirah itu mengandung. Kalau mengandung jelaslah, iaitu setelah dia tu beranak barulah habis iddah. Dengan apa dia iddah tu? Bi 3 ashhurin fil hal. Dengan 3 bulan pada ketika itu. 3 bulan. Sebab dia berterusan keluar darah. Kita tak tahu mana haid, mana istihadah. Maka dia guna 3 bulan. Ini saja yang kes guna 3 bulan walaupun keluar darah. Wadhalika kaunu iddatiha bi 3 ashhurin tu. Thabitun khabar. Sabit ia litadarruriha, kerana mudaratnya perempuan mutahhirah bitulil intidari ila sinnil ya'si, dengan panjangnya menunggu kepada tempoh menopause. Mudarat. Sedangkan dia keluar darah. Tiba-tiba kena tunggu sampai ke umur menopause. Tak boleh lah, tak kenalah gitu. Jadi dia pun kenalah tunggu 3 bulan saja. Tapi tu kalau tak ingat daur. Seperti contoh mutahhirah mutlaqah, tak ingat daur dia. Bila dia berapa kira-kira dia haid berapa, dia suci berapa, dia tak ingat.
Mutahhirah mutlaqah lah, tak ingat waktu dan qada. Adapun kalau dia ingat waktu daur dia, maka dia kata wa idza zakaratil adwara, apabila mengingatilah ia perempuan mutahhirah, maf'ulun bih al adwara, akan daur, yakni pusingan. Dia haid dan suci tu berapa bulan lepas, ingat tak? Ingat, cuma tak ingat bila je. Kan waktu mutahhirah yang ingat qada, tak ingat waktu tu. Tak ingat waktu tu maksudnya ialah tak ingat waktu secara tepat bila haid, bila istihadah. Tapi dia ingat secara umum, dia haid berapa hari, dia suci berapa hari. Contoh dia kata, oh saya ni mari ni datang haid ni 10 hari. Tapi tak ingatlah berapa. Tapi tempoh daripada 28 hari ni lah. Maka 28 hari dia main daur. Jadi makna kalau 28 hari, dia ingatlah daur dia. Makna dalam tempoh 28 hari, ada haid, ada suci. Ada haid, ada suci. Cuma dia tak ingat berapa hari bulan saja. Maka kalau ingat daur begitu, fa'iddatuha, maka bermula iddahnya, iddah perempuan mutahhirah, khabar salasatun minha, 3 kali daripadanya, daripada adwa, daripada daur tu. Jadi maknanya kalau daur dia 28 hari, suci situ, haid situ, maka 28 kali 3 lah. 28 kali 3 lebih kurang 84 hari. Maka 84 hari lah dia punya iddah dia. Kalau dia punya daur, dia ingat 25 hari. Dalam 25 hari ada suci, ada yang haid. Cuma tak tahu bila suci, bila haid. Maka ketika itu, dia punya daur 25 hari lah. Kali 3 jadi sama. Jadi berapa? Jadi 75. Jadi makna 75 hari dia kena tunggu. Begitu. La yajuzu lahal jam'u baina as-salataini taqdiman. Tidak haruslah baginya, bagi perempuan mutahhirah itu, fa'il al-jam'u, oleh jamak, baina as-salataini, antara dua sembahyang. Baina as-salataini, antara dua sembahyang, taqdiman, dalam keadaan hala kaunil jam'i taqdiman. Hal keadaan jamak tu jamak taqdim. Jamak taqdim tidak sah untuk perempuan mutahhirah buat. Kenapa? Untuk dulu. Lisafariha, untuk musafirnya musafir, kerana musafirnya musafir mutahhirah. Wa nahwihi wa nahwis safar, dan seumpama safar lah, yang mana selain daripada musafir, yang ada pandangan yang mengatakan boleh untuk jamak ketika selain safar, antara hujan contohnya. Lianna syartahu, kerana bahawasa syarat jamak tu khabar taqaddumul ula yaqinan, terdahulunya sembahyang yang pertama dalam keadaan yakin. Ai hala kauni taqaddum yaqinan, hal keadaan dan mendahului sembahyang yang pertama tu dalam keadaan yakin. Taqaddumu tu ya khabar li anna, syarta isim li anna, hu mudhafu ilaih, al ula mudhafu ilaih. Jadi syarat untuk jamak takdim, dia kan kena dua sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Jadi dia kenalah syarat, antara syarat sahnya ialah dia kena pastikan zuhur yang dia sembahyang pada waktu sebelum asar itu sah dalam keadaan yakin. Sah dalam keadaan yakin. Jadi sekarang ni adakah perempuan mutahhirah dia sembahyang zuhur ketika itu sah dengan yakin? Tak sah dengan yakin. Sah memang sah, tapi yakin tak? Tak yakin. Tak yakin nisbah dia tu keluar darah sekarang ni, boleh jadi dia tu haid, boleh jadi ketika tu dia tuhur. Dalam keadaan keluar darah ni, boleh hukum sama ada haid ataupun tuhur, ataupun suci. Kerana mengikut bulan yang sebelumnya, yang dia tak ingat berapa hari haid, berapa hari istihadah, ataupun berapa hari dia qada keluar darah haid, berapa hari suci. Kita ingat. Berapa hari bulan tak tahu. Jadi boleh jadi sekarang ni dia tu haid. Boleh jadi sekarang ni dia tu haid. Jadi sebab itu tidak mencukupi syarat yang syarat-syarat jamak takdim, maka tak boleh lah. Jadi jamak takhir boleh buat kerana tidak ada syarat begini. Au bina'an 'ala al-asli, ataupun terbina atas asal. Asal apa? Al-aslu at-taharah. Asalnya ialah suci. Asalnya ialah suci. Lepas tu sini bolehlah ada asal suci. Walam yujad huna, tidak didapati akan bina'an 'ala al-asli tu. Huna di sini tidak didapati pada perempuan tersebut untuk kembali kepada kaedah al-aslu at-taharah. Tak ada. Sebab dia sekarang memang keluar darah. Jadi nak al-aslu at-taharah ke mana? Beza kalau seorang itu sudah berwudu ataupun mandi wajib. Kemudian syak, sama ada dia berhadas ataupun tidak. Syak berhadas ataupun tidak, maka hukum asal al-aslu at-taharah. Asalnya ialah suci, makna tidak batal. Maka dia boleh untuk jamak dan qasar. Jamak dan qasar pula. Untuk jamak takdim.
Kerana terbina atas asal al-aslu at-taharah. Asalnya suci. Dia tengah wuduk, dia dah wuduk dah. Cuma syok berhadas ke tak, maka asalnya suci. Bagi perempuan mutahhirah tidak ada kaedah al-aslu at-taharah. Asalnya suci. Bila tidak ada asalnya suci, kalau boleh kebarang kalian dia suci, boleh kebarang kalian dia haid, maka tidak boleh dia itu jamak taqdim. Idza akharatis salata ba'da al-ghusli min ghairi maslahatin lazimaha tajdidul wudu'i. In akharat, apabila mengakhir, yakni apabila melewatkan ia perempuan mutahhirah, maf'ulun bih as-salata, akan sembahyang. Ba'da al-ghusli, ba'da dharaf zaman. Al-ghusli mudhafu ilaih. Selepas daripada mandi. Min ghairi maslahatin, tanpa ada sebarang maslahah. Tanpa ada sebarang maslahah, yakni maslahah yang berkaitan sembahyang. Lazimaha, jawabnya lazimlah akan dia, akan perempuan tu fa'il tajdidul wudu'i, membaharukan oleh wudu. Sekarang ni kita kata tajdidul wudu, tajdidu fa'il al-wudu'i mudhafu ilaiha maf'ulun bih. Sekarang kita kata perempuan mutahhirah tadi dia kata tidak wajib untuk segera untuk sembahyang ketika selepas daripada mandi. Kerana dia bukan untuk taqlilul hadath, bukan untuk menyedikitkan hadath seperti mana perempuan istihadah yang biasa. Bahkan dia itu mandi kerana ada ihtimal inqita'. Maknanya kalau dia mandi pukul 1, kemudian pukul 2 baru sembahyang, boleh, tak ada masalah. Cuma sehari pukul 2 nak sembahyang, dia kena ulang semula wuduk lah. Sebab wuduk memang kena mualat. Mandi dia tak mualat dengan sembahyang. Tu beza dengan perempuan istihadah biasa. Kemudian, yajibu alaiha tajdidu ma dzukira. Wajiblah atas perempuan itu, atas perempuan mutahhirah fa'il. Tajdidu ma dzukira, memperbaharui akan barang yang disebutkan akan dia akan barang. Tajdidu ma idhafat masdar kepada maf'ul. Jaddada yujaddidu tajdidan. Sabiqan, yang telah terdahulu. Ma dzukira sabiqan. Jadi sabiqan kita boleh buat sebagai hal bagi ma. Hal kauni ma dzukir sabiqan. Hal keadaan barang yang disebutkan itu telah lalu. Minal hashwi, apa itu ma bayan? Daripada sumbat kapah, ataf wal asbi, pakai cawak ataupun modeh, likulli fardin, bagi setiap sembahyang fardu. Itu wajib lah. Bila wajib memperbaharui wuduk, maka wajib juga untuk basuh farah, sumbat kapah, pakai modeh. Seterusnya, la yusafu talaquha bi annahu sunniyun aw bid'iyyun li'annahu lam yaqa' fi haidin biyaqinin. Tidak disifatkan akan naik fa'il. Tolak mutahhirah tu tidak disifatkan bi annahu dengan bahawasanya tolak mutahhirah tu sunniyun khabar anna. Tolak sunni yang diharuskan syarak ke, ataf au bid'iyyun ataupun bid'i. Sebab tolak seorang perempuan yang ketika haid, hukum dia adalah harus, tapi tolak tu tolak bid'i lah. Bukan. Bukan. Tolak semasa haid lah, semasa haid. Kalau semasa haid, kalau seorang lelaki, seorang suami menceraikan isterinya ketika dia sedang haid, maka itu tolak bid'i. Kalau ketika mengandung, itu tolak yang bukan bid'i, bukan sunni. Mana harus. Tapi sekarang dia tolak ketika mutahhirah. Maka tolak mutahhirah juga tidak sunni, tidak bid'i. Boleh. Tapi tidak sunni dan tidak bid'i. Kenapa tidak bid'i? Seperti mana perempuan yang dicerai ketika haid, bid'i. Li'annahu, karena bahawasanya talaquha tu, tolak seorang perempuan mutahhirah tu, lam yaqa', tidak berlaku ia talaquha fi haidin, pada ketika haid, biyaqinin, dengan yaqin. Dia haid dengan yaqin lah ketika tu, tak yaqin sebab dia mutahhirah. Maka suami dia cerai ketika itu boleh, dan tidak dinamakan talak bid'i ataupun sunni. Lepas tu iddah dia macam tadilah. Iddah dia 3 bulan, kalau tak ingat daur. Kalau ingat daur, maka 3 bulan, 3 kali daripada daurnya. Kalau 50 hari daur dia, 150 hari dah kena tunggu. 30 hari daur dia, maka 90 hari kena tunggu. Begitu. Yang terakhir, tarkuha li tawafil wada'i ma'a jawazihi minha la yujibul fidyata. Boleh meninggalkan ia perempuan mutahhirah untuk tawaf wada'. Tawaf yang nak keluar daripada Mekah tu. Jadi sekarang ni antara benda yang wajibnya tawaf wada'. Kalau tak buat, kena bayar fidyah.
Tapi bagi perempuan haid tak perlu bayar fidyah dan tak perlu buat tawaf wada'. Terus balik begitu je. Tapi perempuan mutahhirah kena buat tak? Perempuan mutahhirah boleh buat belakang. Sama ada meninggalkan perempuan mutahhirah akan tawaf wada'. Li tawafi. Jadi lam tu lam zaidah lah. Tawafi maf'ul bih bagi tarkuha. Al-wada'i mudhafu ilaih. Ma'a jawazihi jawazi at-tawaf. Ma'a jawazihi jawazi at-tawafil wada' minha ay minal mutahhirah. Boleh meninggalkan, boleh untuk buat. Tapi la yujibul fidyata, tidak wajib ia, tidak mewajibkan ia syara' al-fidyata akan fidyah, maf'ul bih, akan fidyah. Tak perlu bayar fidyah. Mana kalau dia tinggalkan tawaf wada' pun tak perlu fidyah. Kalau buat pun lagilah tak perlu fidyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu khabar a'lamu, maha mengetahui. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Fi'lus salatil wahidati wa sawmil yaumil wahidi wa fi'lit tawafi sawa'un. Bermula melaksanakan sembahyang yang satu. Ataf wa saumil wahid yaumil wahid, dan berpuasa hari yang satu, yakni puasa sehari lah. Wa fi'lit tawafi, dan melaksanakan akam tawaf. Sawa'un khabar, sama saja. Sama dari sudut mana? Dari sudut orang perempuan mutahhirah nak melaksanakan puasa yang kita ajar dah minggu lepas, bulan-bulan lepas tu, iaitu dia puasa secara ihtiyat. Dia kena puasa beberapa hari untuk puasa sehari. Contohnya nak puasa sehari, dia kena puasa 3 hari. Contoh hari tu dia buat, hari pertama, hari ketiga dengan hari ke-17. Dalam tempoh 18 hari, dia kena puasa 3 hari untuk qada sehari. Untuk qada dan puasa sehari. Iaitu puasa hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Kerana mana-mana ihtimal kalau datang haid 15 hari, 15 malam, pasti dalam tempoh 3 hari ini akan sah sehari. Begitu jugalah untuk qada semayang. Qada semayang. Semayang ni untuk qada ya. Kalau untuk semayang tunai, tak payah buat hak tadi tu sebab memang sah dah. Ihtimal haid, tak sah. Ihtimal tuhur, sah. Selesai. Tapi kalau untuk semayang, kalau nak qada semayang, nak qada semayang ni dia macam puasa. Kena buat beberapa kali yang diajarkan oleh ulama. Kena buat beberapa kali lah untuk sahkan semayang qada yang pertama, yang satu tu. Begitu juga melakukan tawaf. Kena buat tawaf beberapa kali ketika mana keluar darah tu. Dia mutahhirah, dia kena buat beberapa kali untuk sahkan satu tawaf. Maka fafil anwa'i thalathati, maka pada kategori-kategori sifat yang 3 ini, iaitu semayang, puasa, tawaf, idza aradat wahidan minha minas thalathah, apabila berkehendaklah oleh perempuan mutahhirah akan maf'ul bih salah satu minha daripadanya, daripada 3 tu, fatariquha, maka bermula jalan mutahhirah tu khabar an ta'malahu, bahawa beramal membuat ia perempuan mutahhirah dia akan wahid min hadu thalatha marratin, kena buat 3 kali. Untuk tawaf kena buat 3 kali. 3 kali ni 3 set lah. Semayang yang nak qada pun 3 kali. Kalau semayang tunai tak ada isu. Semayang nak qada puasa pun macam kalau contoh puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan lah, kena puasa 2 bulan 18 hari. Contoh kalau dalam bulan Ramadan tu dia mutahhirah, sebulan kena puasa. Kemudian nanti kena ganti puasa berapa hari? Sebulan lagi lepas pada tu. Sebab apa? Sebab sebulan dia puasa tapi yang hanya sah 14 hari. Kita dah cerita dah 14 hari tu sebab apa. Kemudian bulan depan puasa sebulan, akan sah 14 hari. Maka tinggal 2 hari. 2 hari ni bulan depan pula mutahhirah lagi, dia akan puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-16, 17, 18. Maka dia akan sah 2 hari. Itu pun kita cerita dah. Puasa sehari pun kita cerita dah. Kena puasa hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Dia akan sah satu saja. Begitu juga untuk semayang dan tawaf kena buat 3 kali. Bisyartil imhali, dengan syarat menunggu, alladhi sabaqa fi sawmi, yang mana telah lalu ia al-imhal, menunggu tu fi sawmi, dalam puasa. Cuma dalam bab semayang dengan tawaf yang kena buat 3 kali ni, kita tak baca lagi kitab, dia ada cara dia payah sikit. Kita baca pun tak faham sangat. Jadi itu lain kali lah kita akan bahas secara detail
Bagaimana seorang lelaki ataupun seorang perempuan, bukan lelaki, perempuan yang mutahairah nak qada sembahyang dan tawaf. Kalau sembahyang tunai itu tak ada masalah lah, berwuduk dah selesai lah. Cuma dia rumit sikit, dia punya imhal ataupun menunggunya perempuan ni untuk sahkan sembahyang qada dia tu. Ada dia perbahasan dia. Yang kita baca-baca tak apa nak faham lagi. Tu tak apalah tu. Tu benda yang sangat-sangat terpencil. Akan datang insya-Allah taala kalau baca kitab haid lagi, dan kalau kita sudah faham kita hurailah. فجميع ما سبق من التقديرات يجيء مثله في الصلاة والطواف. Maka bermula sekalian mubtada barang sabaqa yang telah lalu ia barang minat taqdirati daripada takdir itu, daripada segala takdir itu, khabar yaji'u mithlu ma sabaqa, datanglah oleh seumpama barang yang telah terdahulu daripada segala takdir itu, fi salati dalam sembahyang, ataf wa tawafi dalam ataf. Iaitu apa dia? Yang takdir ni, ini takdir sah dengan tak sah ketika puasa tu. Semua tu sama juga datang seumpamanya pada sembahyang dan puasa dan tawaf. Sembahyang kena buat beberapa kali, dia 3 kali. Ada waktu dia yang kita tak baca lagi macam cara nak qada sah tu. Yang mana salah satu 3 tu dia akan sah sekali. Dia akan sah satu sembahyang kalau dia nak qada. Jadi kalau nak qada, dia nak qada terus ketika tu selepas solat fardu, nak qada sembahyang fardu yang lain, maka tidak semestinya sah. Tidak semestinya sah secara yakin kerana dia mutahayyirah. Berbeza kalau sembahyang fardu yang tunai. Sembahyang fardu yang tunai, dia ihtimal tuhur, ihtimal inqita', ihtimal haid. Jadi kalau dia sembahyang pun, kalau ihtimal tuhur, suci, sah. Kalau ihtimal haid, tidak sah. Itu ialah. Kan? Cuma kalau mutahayyirah nak qada sembahyang, boleh jadi tak dia qada sembahyang ketika tu dalam keadaan dia haid? Boleh jadi. Sebab tu dia kena buat beberapa kali. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu yang maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.